CAF FC kecewakan Jeredong FC, Adi Arsyam cipta jaringan terpantas. Dua gergasi Spanyol, Barcelona dan Real Madrid menang bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi dalam rancangan Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Fokus Sukan malam ini dimulakan dengan bola sepak Liga Super Brunei DST. Rekod jaringan terpantas dengan catatan masa 45 saat yang dipegang pasukan Indra Sport Club sebelum ini akhirnya berjaya dipecahkan kemarin apabila pemain CAF FC Ardish Arsyam meledakkan gol terpantas Liga ketika membantu CAF FC menewaskan Jeredong FC di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas petang semalam. Pasukan CAF FC berjersey jingga cipta gol terpantas Liga apabila membuka jaringan pertama perlawanan dalam masa 37 saat. Pada separuh masa pertama dimulakan menerusi Adi Arsyam Muhammad Saleh yang berpunca dari kesilapan pertahanan Jeredong FC di depan gawang mereka sendiri untuk kedudukan 1-0. Pada minit ke-23, CAF FC berpeluang untuk menggandakan jaringan, namun tandukan Mardi Mirza pula sedikit tinggi melepasi palang Jeredong FC. Diikuti pula pada minit ke-31, percubaan dari Petrus Jumat hanya sedikit saja menemui sasaran. Kedudukan 1-0 itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung di separuh masa kedua, CAF FC terus menggandakan jaringan menjadi 2-0 sekali lagi menerusi sepakan Adi Arsyam Muhammad Saleh di depan gawang Jeredong FC yang berpunca dari hantaran Muhammad Shah yang gagal ditolak kemas Abdul Hafiz. Jeredong FC berpeluang menjaringkan gol namun sepakan Abu Bakar Mahali pula berjaya ditepis Junaidi Hakim pada minit ke-61. Bagaimanapun Jeredong FC akhirnya berjaya merapati jurang, gol menjadi 2-1 menerusi sepakan penalti yang disudahi baik oleh Muhammad Esmendi Ibrahim pada minit ke-62. Beberapa minit selepas itu rembatan leret Muhammad Esmendi hanya sekadar singgah ke tiang kanan CAF FC. Peluang Jeredong FC untuk menyamakan kedudukan hadir pada minit ke-77, namun rembatan Abu Bakar sedikit tersasar dari gawang CAF FC. Selang seminit selepas itu sekali lagi rembatan dari Abu Bakar ditepis baik, namun rembatan susulan beliau pula tidak menemui sasaran. Perlawanan berkesudahan CAF FC 2, Jeredong FC 1. Sekaligus memberikan kelegaan buat CAF FC untuk terus menyaingi pasukan-pasukan teratas dengan mengutip 7 mata dari 4 perlawanan. Kita ikuti kedudukan penuh Liga Super DST serta jadual perlawanan seterusnya. Dari Liga Super itu kita ke perkembangan Piala Universiti 2013. Politeknik A dan ITB mara ke separuh akhir setelah kedua pasukan menduduki 2 tangga teratas kumpulan B. Sementara dalam kumpulan A pula UBDA mengesahkan tempat teratas peringkat kumpulan setelah menewaskan ITBA dan menduduki tangga kedua dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan yang berlangsung semalam. Dalam perlawanan kumpulan B yang berlangsung di Kompleks Sukan RBA menyaksikan pertemuan ITB B berjersey putih bertemu Politeknik Brunei A. Politeknik A terlebih dahulu berada di depan seawal minit kedua menerusi sepakan percuma Muhammad Sufi Jailani yang terus menerjah gawang ITB untuk kedudukan 1-0. Politeknik terus menguasai permainan pada separuh masa pertama apabila menggandakan jaringan mereka sekali lagi menerusi Muhammad Sufi Jailani pada minit ke-33 mengubah kedudukan menjadi 2-0. Separuh masa kedua Politeknik terus membuat gerakan-gerakan cantik untuk memburu gol dan usaha mereka itu berhasil apabila tandukan Awangku Muhammad Khairul Azim bin Pangeran Haji Muhammad
pada minit ke-58 meletakkan Politeknik terus lesa mendahului permainan dengan 3 jaringan. Namun di sebalik penguasaan Politeknik itu, ITB akhirnya berjaya juga mendapat jaringan mereka menerusi gerakan cantik Hafidanan untuk kedudukan menjadi 3-1. Kedudukan itu bagaimanapun berkekalan hingga tamat masa sebenar permainan. Dengan kemenangan itu, Politeknik mara ke separuh akhir setelah mengungguli kumpulan B dengan 10 mata, sementara ITB-B yang menduduki tangga kedua turut mara ke separuh akhir. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A yang berlangsung di padang dan balapan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas, pertemuan antara ITB-A berjersey biru bertemu UBD-A. Biarpun kedua pasukan sudah pun mengesahkan tempat ke separuh akhir, tidak menjejaskan permainan kedua pasukan apabila sering berbalas serangan untuk mendahului lawan masing-masing. Bagaimanapun UBDA terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Zulhirni Rais pada minit ke-28 untuk UBD mendahului 1-0 di separuh masa pertama. UBD menggandakan jaringan mereka 4 minit sebaik permainan disambung menerusi sepakan percuma Daniel Tenggiling untuk kedudukan menjadi 2-0. Pertahanan ITB yang semakin rapuh memberikan kelebihan untuk UBD apabila mereka sekali lagi berjaya membelesi gawang ITB untuk kali yang ketiga menerusi tandukan Muhammad Ruzaini Haji Muhammad Surudin pada minit ke-81. Namun ITB akhirnya mendapat jaringan seguh hati mereka apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-88 dan disudahkan dengan baik oleh Muhammad Hilmi Abdullah untuk kedudukan menjadi 1-3 sehingga permainan ditamatkan. Dengan kemenangan itu, UBDA menduduki tangga teratas kumpulan A dengan 10 mata, sementara ITB-A di tangga kedua dengan 7 mata untuk kedua pasukan mengesahkan tempat ke separuh akhir. Lebih 270 bakat muda bola sepak dari keempat-empat daerah turun padang menyertai sesi pemilihan awal pemain bola sepak berumur 23 tahun ke bawah bagi mewakili negara ke Sukan C di Myanmar 2013. Sesi pemilihan khusus bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas. Sesi pemilihan berjaya mengumpulkan sejumlah 200 pemain bawah 23 tahun bagi diuji sebelum disenaraikan untuk mengikuti proses pemilihan terakhir nanti. Pemilihan pemain dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam NFABD. Pemilihan pemain diketuai oleh Jurulatih Kebangsaan Kuan Oh Son dan dibantu oleh beberapa bekas pemain kebangsaan. Sementara itu, di daerah Belait pula menyaksikan seramai 30 pemain bola sepak menyertai sesi pemilihan awal yang diadakan di padang BSRC Seria. Pemain yang terpilih semasa sesi pemilihan awal ini nanti akan menyertai sesi pemilihan akhir yang dijadualkan berlangsung pada 4 Februari depan. Bola sepak Eropah. Manchester United akan menentang Reading di pusingan kelima Piala FA Inggeris pertengahan bulan depan. Manchester City pula akan menjadi tuan rumah kepada Leeds dan Arsenal akan melayani Blackburn di Emirates. Sementara itu, dua lagi klub Liga Perdana Liverpool dan Tottenham tersingkir di pusingan keempat semalam. Chelsea pula terpaksa beraksi di perlawanan ulangan nanti. Dalam La Liga Spanyol pula, Barcelona terus kukuh di persada Liga selepas menang semalam ketika pesaing terdekatnya Atletico Madrid kecundang di Bilbao. Napoli pula terus memberi tekanan ke atas pendahulu Juventus dalam Serie A Itali. Napoli kini hanya tinggal 3 mata di belakang pendahulu itu selepas menang di tempat lawan ketika Juventus hanya mampu seri di tempat sendiri 2 malam lalu. Kita saksikan keputusan perlawanan bola sepak utama Eropah yang berlangsung semalam.
Bola sepak Liga Primera Spanyol. Barcelona terus kukuh mengukuhkan kecengkamannya di persada Liga selepas membelasah Osasuna 5-1 di Nou Camp. Manakala Atletico Madrid pula gagal memberikan tekanan kepada pendahulu Liga selepas kecundang kepada Atletico Bilbao 0-3. Beraksi di halaman sendiri, Barcelona tidak menunggu lama untuk berada di depan apabila seawal minit ke-11 pemain terbaik dunia Lionel Messi meledak gol pertama tuan rumah selepas menerima hantaran rakannya Xavi Hernandez. Osasuna bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-24 menerusi jaringan Raul Cedric Loyo untuk kedudukan 1-1. Barcelona kemudiannya dihadiahkan sepakan penalti selepas Alejandro Arribas menyentuh bola dengan tangannya sekaligus dilayangkan kad kuning kedua dan diperintah keluar padang. Messi yang mengambil sepakan tidak melakukan kesilapan untuk meletakkan Barcelona kembali di depan dengan kedudukan 2-1 pada minit ke-28. Pada minit ke-40, kedudukan berubah lagi apabila Barcelona terus mengasak kubu pelawat. Pedro Rodriguez yang berdepan penjaga gol mudah menolak masuk hantaran Dani Alves untuk melebarkan jurang kedudukan kepada 3-1. Pada separuh masa kedua, Barcelona terus melakukan asakan ke gawang Osasuna dan berjaya menambah gol pada minit ke-56 menerusi Messi sekaligus melengkapkan hat-tricknya dan mengubah kedudukan buat Barcelona mendahului dengan 4-1. Selang 2 minit kemudian, Messi sekali lagi menemui sentuhannya apabila menjaringkan gol kelima Barcelona sekaligus melengkapkan kemenangan bergaya Barcelona dengan keputusan muktamad Barcelona 5, Osasuna 1. Sementara itu, Real Madrid pula turut mencatatkan kemenangan selepas menewaskan Getafe 4-0. Real Madrid mendahului 1-0 apabila Sergio Ramos menyudahkan sepakan sudut yang diambil Angel Di Maria. Real Madrid menggandakan jaringan menerusi serangan balas pantas. Cristiano Ronaldo bijak menyudahkan hantaran pemain kebangsaan Jerman Mesut Ozil untuk meletakkan Real selesa dengan pendahuluan 2-0. Real Madrid sekali lagi berjaya membelesi gawang lawan dan sekali lagi menerusi Cristiano Ronaldo yang menanduk kemas hantaran lintang Angel Di Maria untuk kedudukan berubah menjadi 3-0. Real dihadiahkan sepakan penalti selepas Luka Modric ditolak pertahanan lawan Albert Lopo di kawasan penalti. Ronaldo melengkapkan hat-tricknya dengan menyempurnakan tendangan penalti tersebut sekaligus memastikan Real Madrid menang dengan keputusan 4-0. Dalam satu lagi perlawanan, Atletico Madrid tewas mengejut kepada Athletic Bilbao di tempat lawan. Bilbao mendahului 1-0 pada minit ke-50 menerusi Mikel San Jose. Bilbao menggandakan jaringan mereka pada minit ke-77 hasil jaringan Mikel Susaita untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. 6 minit sebelum tamat permainan, Bilbao terus menambah jaringan mereka dan kali ini menerusi Oscar Di Marcos untuk kedudukan 3-0. Kedudukan itu tidak berubah hingga tamat 90 minit permainan. Dari Spanyol kita ke Jerman. Bayern Munich terus menguasai tahta Liga Jerman selepas menewaskan Stuttgart 2-0 di tempat sendiri. Manakala di Liga Super Greece pula, Panathinaikos mengalahkan Atromitos 2-1 di tempat lawan. Bertandang ke gelanggang lawan, Bayern Munich terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila Mario
Mandzukic bijak merampas bola hantaran ke belakang pemain pertahanan Stuttgart Christian Molinaro dan kemudiannya sekali lagi memperdayakan penjaga gol tuan rumah Sven Ulreich sebelum menyepak bola ke dalam gawang untuk meletakkan Bayern di depan dengan 1-0. Bayern memperoleh gol kedua mereka apabila penyerang kebangsaan Jerman Thomas Müller menyedahkan hantaran lintang Mandzukic untuk kedudukan berubah menjadi 2-0. Hasrat Stuttgart untuk memburu gol terjejas apabila terpaksa bermain 10 orang selepas Marin Harnik dilayangkan kad merah. Kedudukan 2-0 itu kekal hingga ke whistle penaman. Dalam aksi Liga Super Greece pula, Panathinaikos pulang dengan 3 mata penuh selepas menewaskan Atromitos 2-1. Panathinaikos bagaimanapun terpaksa menunggu hingga minit ke-59 untuk membuka tirai jaringan melalui Jose Zetcha untuk kedudukan 1-0. Panathinaikos berjaya menggunakan jaringan mereka apabila bekas pemain Newcastle United Jean Alain Bomsung meledak gol kedua pelawat pada minit ke-77 untuk kedudukan berubah menjadi 2-0. Tuan rumah bagaimanapun memperoleh gol seguh hati mereka di minit-minit akhir permainan menerusi Anastasios Karamonos untuk merubah kedudukan menjadi 1-2. Kedudukan tersebut tidak berubah hingga tamat perlawanan. Spanyol merangkul gelaran juara kejohanan bola baling dunia 2013 selepas menewaskan Denmark di perlawanan akhir semalam. Spanyol menguasai permainan dengan menundukkan lawan mereka itu dengan keputusan 35 gol berbalas 18. Aksi perlawanan akhir kejohanan bola baling dunia 2013 yang berlangsung di Spanyol semalam menyaksikan kesemua tiket masuk habis dijual dan kursi tempat duduk penonton dipenuhi oleh lebih 16,500 penonton. Kelebihan bermain di tempat sendiri dengan sokongan padu penyokong tempatan memberikan kelebihan buat Spanyol dari segi moral. Spanyol mendominasi hampir keseluruhan permainan pada setiap sepermasa permainan. Spanyol yang beraksi garang berjaya menjulang gelaran juara selepas menundukkan Denmark dengan keputusan 35 gol berbalas 18. Aksi perlawanan akhir semalam merupakan perlawanan paling berat sebelah dalam sejarah kejohanan bola baling dunia. Jurang gol paling besar pernah direkodkan sebelum ini ialah 22 gol berbalas 12 apabila Sweden menewaskan Czechoslovakia pada tahun 1958. Dengan berita sukan antarabangsa itu tadi, setakat ini saja dulu siaran Fokus Sukan untuk malam ini. Bertemu lagi di keluaran yang akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.